Martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kita bersiaran bersama saya dan juga Yang Berbahagia Datuk, dan juga kita bersama dengan Prof. Dr. Hashimah di talian. Prof? Prof? Hello, Assalamualaikum. Prof, dah okey, Prof? Saya dah dekat ruang yang terbuka sekarang. Alhamdulillah. Betul. Prof, tadi kita tergantung di dua kategori yang Prof terangkan. Mungkin Prof boleh terangkan sekali lagi apa berkenaan selaku ahli jawatan kuasa teknikal ATABM. Bolehkah Yang Berbahagia Prof kongsikan sedikit apa syarat dan juga kriteria yang ditikberatkan dalam pemilihan tokoh-tokoh untuk anugerah-anugerah tersebut, iaitu ATBM yang asal, ATHABM dan juga ATB MST. Ya, boleh insya-Allah. Suara saya terang ke? Terang Prof. Okay. Teruskan. Kita ada 3 kategori. Yang mula-mula dilancarkan ialah anugerah tokoh bahasa Melayu. Ini selalunya bersifatkan para senior lah, yang telah lama berkhidmat sebagai kaki tangan akademik. Dimula diperkenalkan 2012. Jadi setelah 10 tahun, KPC telah membuka anugerah tokoh harapan akademik bahasa Melayu dan anugerah tokoh bahasa Melayu sektor teknikal. Okey, untuk sektor teknikal ni, walaupun kita tahu kebanyakan kuliah berlaku dalam bahasa Inggeris, tetapi ramai pensyarah di sektor teknikal ini telah menghasilkan modul, buku, artikel dalam bahasa Melayu. Jadi itu telah memberikan peluang untuk mereka dinilai dan dianugerahkan anugerah tokoh sektor teknikal. Okey, kemudian bagi memberi peluang kepada orang muda, kita menyediakan satu lagi anugerah, iaitu tokoh harapan akademik bahasa Melayu terdiri daripada pensyarah IPC. Okey, apa syaratnya? Mesti berkhidmat tidak melebihi 13 tahun di Universiti Awam. Dan berumur kurang daripada 40 tahun. Ini untuk tokoh harapan. Bagi untuk sektor teknikal, syaratnya ialah pensyarah itu berkhidmat kurang-kurangnya 15 tahun secara kumulatif di Politeknik, College Community dan Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Itu dua kategori yang kita perkenalkan untuk merangkumi semua kaki tangan akademik yang ada di KPC. Itu dari saya. Okey, baik. Prof, sebagai soalan terakhir untuk Prof, mungkin Prof boleh terangkan sikit berkenaan dengan macam mana sebenarnya kalau kita ikutkan penggunaan bahasa Melayu ni kita perlu martabatkan, dan juga dalam pada masa yang sama kita perlu untuk menggunakan bahasa Inggeris. Jadi macam mana cara untuk kita seimbangkan kedua-dua bahasa ini agar kita tidak ketinggalan dan juga dapat berada di seantero global yang lain? Okey, saya antara orang yang menggunakan kedua-dua bahasa. Saya boleh berbahasa Inggeris dan saya boleh berbahasa Melayu dengan baik. Jadi banyak ruang untuk tenaga akademik kita menulis buku, artikel jurnal dalam bahasa Melayu. Pernah seorang profesor juruterang mekanikal memberitahu saya, dia menulis buku asas mekanikal dalam bahasa Melayu. Dia kata di perpustakaan buku itu sampai lunyai, habis, koyak dijadikan oleh pelajar sebab semua nak mendapatkan bahan dalam bahasa Melayu. Sebab mereka lebih memahami kaedah dan konsep dalam bahasa yang mereka fahami. Jadi inilah ruang untuk tenaga akademik, selain daripada mengejar ranking universiti dengan menerbit dalam bahasa Inggeris, itu jadi masalah. Kita sepatutnya bertanggungjawab untuk menghasilkan khazanah dalam bahasa Melayu. Salahlah dahulu seperti yang Datuk CKSU beritahu pada abad ke-17 dahulu, kita menjadi bahasa lingua Franca dan Perdana Barat menunjuk kepada kita. Kalau mereka boleh melahirkan populasi yang sangat tinggi musuhnya, kenapa kita tidak hari ini yang ramai ahli akademik yang hebat-hebat menghasilkan bahan-bahan penerbitan khazanah dalam bahasa Melayu untuk dihadam, dipahami oleh anak bangsa kita.
agar mereka dapat betul-betul memahami apa yang mereka pelajari. Baik. Sebab dari segi kognitifnya, linguistik manusia lebih mudah memahami bahasa pertama berbanding bahasa asing. Jadi saya rasa itu tanggungjawab kita lah sebagai pesara untuk menulis dalam bahasa Melayu sebagai tanggungjawab sosial di samping menulis dalam bahasa Inggeris bagi mendapatkan rank terbaik untuk universiti kita. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin, Fellow Tetamu Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, kerana sudi bersama dengan kita. Dan kita nak bertanyakan mungkin soalan yang terakhir kepada yang berbahagia, Datuk, berkenaan dengan apa antara hasrat KPT berkaitan anugerah tokoh akademik bahasa Melayu ini, dan mungkin ada calon yang berminat, di manakah salurannya untuk menghantarkan penyertaan, Datuk? Okay. Jadi memang kita haraplah ada penyertaan yang lebih ramai lagi lah daripada akademia kita. Dan saya mengharapkan mereka, orang kata apa, yang dah ada berkecimpung dalam memertabatkan bahasa Melayu ini agak sekian lama dah, macam Prof dah sebut tadi, tidak kurang daripada 14 tahun, dan untuk tampil. Sebab kita kena, ini usaha kita sebenarnya. Kan? Dan untuk mereka yang berminat, bolehlah melayari laman webnya di atabm.mohe.gov.my ataupun email kepada atabm@mohe.gov.my. Okey, baik. Mungkin kita boleh dapatkan segala perincian itu sekali lagi di atabm.mohe.gov.my, dan pastinya penyertaan itu akan memberikan satu keistimewaan kepada kita rakyat Malaysia yang menguasai bahasa Melayu, memartabatkan bahasa Melayu, dan pastinya kita mengharapkan martabatan bahasa Melayu ini diteruskan daripada generasi-generasi muda, dan pastinya bahasa Melayu ini bukan sebagai bahasa kedua, bukan dicampur-campur dengan bahasa rojak, bukan dicampur-campur dengan bahasa asing, tapi bahasa Melayu harus dipegang dengan kuat untuk kita faham betul-betul bahasa Melayu ini adalah aset kepada negara kita. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Megat Sani Megamat Supian. Tapi sebagai kesimpulan yang terakhirlah saya ingin katakan kepada rakyat Malaysia, kepada penonton dalam suasana hari raya ini, kan contohlah kita nak juga hari raya, mood raya masih lagi ada, Prof. Datuk. Jadi apa yang Datuk boleh sampaikan kepada rakyat Malaysia khususnya yang berbilang kaum untuk menyatu padukan dan juga lebih mengangkat bahasa Melayu? Untuk pengalaman Cik Syah, saya belajar untuk sarjana mudanya di Malaysia. Kemudian saya buat lanjutan ke masters di Jepun. Kemudian PhD saya di Perancis. Tiga negara bahasa tu. Datuk. Jadi saya nak tunjukkan bangsa Jepun begitu kuat dari segi pegangan bahasa mereka. Begitu juga di Perancis. Baik. Dan apa salahnya di Malaysia ni begitu juga. Sebab ini bahasa inilah bahasa penyatuan bangsa. Dan kita harapkan penyatuan bangsa ni boleh berlaku dengan lebih rancak lagi supaya identiti itu dapat kita tonjolkan kepada dunia. Alangkah baiknya kan, kalau katakanlah macam di Jepun sendiri, bunga sakura, kalau satu tu kurang cantiknya. Tetapi kalau di satu pokok tu berbunga, itulah menunjukkan kecantikan rakyat negeri Jepun. Kita harap begitu jugalah. Betul. Dan di sini, di Malaysia, dan seperti yang dah diperkatakan sebelum daripada saya yang tadi Dr. Syam tadi dengan magic dia tu. Dengan magic dia, betul. So pada saya lah, itu adalah perkara yang magic pada kita. Kita ada 3 bangsa terbesar di dalam Malaysia ni sendiri, termasuklah Sabah dan juga Sarawak. Apa salahnya dengan kita memartabatkan bahasa Melayu kita ini untuk kita gunakan dengan rasa bangga
dan kita akan jadi satu bangsa yang begitu dihormati di mata dunia, insya-Allah. Insya-Allah, kita mendoakan semoga berjaya dalam anugerah ATABM ini tadi, dan semoga bahasa Melayu itu terus diangkat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Dr. Haji Megat Sani Megat Ahmad Supian, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi KPT, kerana sudi bersama kita pada hari ini. Selamat Hari Raya, Dato'. Selamat Hari Raya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Kami harap dua pengisian hari ini dapat memberi manfaat kepada semua, betapa pentingnya mengekalkan perpaduan dan juga suasana harmoni dalam negara. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Belia kepada semua belia di dalam negara, dan pastinya hari ini, hari Wesaknya lagi, banyak betul perayaan sampai nak berkira. Nak kira lagi kan, apa-apa kita mengucapkan Hari Guru lagi, dan pastinya segala perayaan sambutan ini kita perlu jaga SOP dan juga kita perlu untuk rayakan ia, meriahkan ia dengan cara yang betul, dengan cara yang harmoni. Jadi saya Syairul Islam, selamat menonton Lensa IPT pada minggu-minggu yang akan datang. Selamat berjumpa lagi.